kehidupan dunia, mencari kekayaan dunia, pangkat, kehidupan dan sebagainya dunia tadi ni, dengan melupakan hari perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam keadaan mencari harta benda tadi, mereka melakukan, mengambil daripada sumber-sumber yang haram dengan menipu, dengan menzalimi dan sebagainya tadi. Sebab tu Allah beri peringatan kepada kita tadi ni. Okey. Ini sebab tu tadi ni bagaimana khatul fasil, kita kata titik pemisah di antara kehidupan orang mukmin dengan orang kafir. Lepas tu kita kena faham, Allah bagi peringatan. Lepas tu insan, surah yang mensifatkan, menceritakan akan keadaan manusia. Lepas tu Allah sifatkan, Allah nak beritahu ini titik perbezaan yang sepatutnya kamu faham wahai manusia, bahwasanya Allah ceritakan kepada kamu dua kehidupan. Satu kehidupan mukmin, satu kehidupan kafirin. Mukmin orang yang bekerja untuk dunia dan akhirat. Kafir orang yang bekerja hanya semata-mata untuk kehidupan dunia. Maka kalau kita bekerja semata-mata demi kehidupan dunia, rugi kehidupan kita di akhirat. Sebab itu kita tengok sekarang berapa ramai orang yang bila bekerja dunia, mereka tinggalkan sembahyang, sibuk dengan keadaan dunia, tinggalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah bagi sedikit sahaja, sehari semalam 5 waktu sahaja. Itu yang dalam umur hidup, dalam 1 tahun hanya sebulan sahaja puasa. Dalam seumur hidup hanya sekali sahaja buat haji dan umrah. Itu pun ramai yang tak mampu nak lakukan. Betul tadi ni Allah sebut lagi, dah cerita dah. Maka perbezaan antara mukmin dengan kafirin, maka Allah sambung tadi ni, nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum. Allah ceritakan akan kekuasaan, kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak beri dalil bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita bincangkan yang lepas-lepas mampu untuk nak menghidupkan kembali manusia, mampu untuk membangunkan semula manusia apabila tiba pada hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata nahnu khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalum tabdila. Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi dan urat-urat saraf mereka. Kami berkuasa membinasakan mereka, dan apabila kami kehendaki, kami gantikan mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka dengan pergantian yang sebaik-baiknya. Lepas tu Allah sebut tadi pertama, nahnu khalaqnahum. Ini yang Allah declare, yang kita sebut yang lepas-lepas. Tidak ada makhluk di dunia ini yang berani declare kata dia yang menciptakan manusia. Hanya ada Allah sahaja. Nahnu khalaqnakum, kata Allah, kami, nahnu khalaqnahum, kami yang menciptakan mereka. Walaupun adanya kita kata usaha-usaha, kan baru ni kan ada pameran robot kan, ada pameran robot. Tengok tak bagaimana robot-robot yang dibuat yang boleh menyanyi, boleh menari. Tapi sama tak dengan ciptaan Allah? Allah ciptakan manusia, sama ke tak sama? Tak akan sama. Itu nak betapa hebatnya ciptaan Allah. Betul Allah kata tadi ni, Allah kami jadikan kamu, kata Allah, dan Allah kata kami kuatkan tulang sendi dan urat saraf mereka. Allah ciptakan kita, Allah jadikan kita sendi-sendi yang ada pada kita ni kuat. Sedangkan antara sendi ni tak ada tulang, hanya ada urat. Ni sebab tu kalau tuan-tuan tengok saya capit ni kan, jalan duk injut. Main futsal punya mana nak ni kan, futsal. Seperti silat tak kan, bertembung dengan bulldozer. Nak tunjuk sikit je kena sakit, terhinjut-hinjut. Sebab apa? Kita tengok. Sebab tu ciptaan Allah cukup hebat, cukup cantik. Allah jadikan kita cukup sempurna. Allah kaitkan, Allah gabungkan, nak tunjuk bahawasanya sendi kita ni, antara sendi-sendi dihubungkan dengan urat sahaja. Tetapi kuat penciptaan Allah, hebat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah ciptakan tadi ni, bagaimana orang kafir tadi ni, mereka lupa akan Tuhan mereka dan mereka lupa akan hari akhirat. Sebab ni tadi ni, bila kita manusia kita lupa akan Allah,
Kita lupa, bila kita lupa Allah, kita akan lupa akhirat. Dia memang dia macam tu. Bila kita lupa Allah, confirm kita akan lupa akhirat. Mana dia, bila kita lupa Allah, kita tidak akan meninggalkan perintah Allah, bahkan kita akan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lupa Allah. Bila kita lupa Allah di dunia, kan, al-yawma nansakum kama nasu liqa yaumikum hadza, pada hari ini kata Allah, kami lupakan kamu. Bila di akhirat, sebab di dunia dulu kamu lupakan Allah, kamu tak pedulikan dengan perintah Allah, larangan Allah, kamu lupakan Allah. Di akhirat Allah buat balas balik yang sama. Allah tak peduli kepada kita. Allahu akbar. Bila Allah tak pedulikan kepada kita di sana, di sini dunia ni, kalau tak peduli kepada kita, kita masuk masjid, AJK masjid tak peduli pun, kita rasa apa? Kan, kita rasa sedih juga satu hal. Tapi kita boleh pergi ke tempat yang kita suka. Kamu tak suka aku, tak apa, aku pergi tempat lain yang suka. Tapi kalau di akhirat, bila Allah lupakan kita, dua tempat sahaja. Kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Bila Allah lupakan kita, yang kita berada di dalam neraka, bukan Allah lupa mana dia dibalas semula seperti mana kita buat di dunia dahulu. Kita berada, na'udzubillah min dzalik, berada dalam neraka, dilupakan, maka tersiksalah dalam kehidupan di akhirat dalam neraka Allah, na'udzubillah. Sebab itulah kalau kita nak Allah ingat kita di akhirat, kita kena ingat Allah sekarang waktu kita berada di atas dunia. Insya-Allah kita ingat Allah, Allah akan ingat kita pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Itu mana ini. Lepas tu kata tadi ni Allah sebut, kami ciptakan kamu, kami yang menguatkan sendi-sendi tubuh badan kamu tadi ni. Tapi bila manusia tadi ni dia kufur. Lepas tu kata Allah, wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila. Kalau kami nak, kata Allah, kami boleh hapuskan kamu, kami boleh hancur leburkan kamu, kami akan jadikan baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan golongan, dengan kaum yang lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan golongan tadi. Sebab tu kita tengok fenomena yang ada sekarang ini, kalau kita bandingkan sekarang yang kita sebut di mana-mana pun, bangsa Melayu kita sekarang ni dah semakin melupakan Allah. Bangsa yang ada di Malaysia, yang mengaku beragama Islam tadi ni, kita tengok semakin melupakan Allah. Sebab tu kita tengok di barat sekarang, mereka semakin mencari kebenaran. Sebab tu ramainya yang sekarang ni mencari dan akhirnya mereka bertemu dengan agama yang sebenarnya agama Islam. Kuat keimanan mereka kepada agama Islam, kuat keimanan mereka kepada Allah, kuat keimanan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebutlah kan, yang saya sebut satu surah tu baru ni, yang kita kata beberapa minggu lepas, dalam bulan ni lah, dalam bulan ni 2 minggu 3 minggu lepas kan, yang sebut yang mana yang saya sebut satu di surah Falah tu, di Sabah, bagaimana yang seorang perempuan yang bunuh diri hanya kerana kekasih dia sahaja. Bunuh diri, terjun bangunan hanya kerana kekasih. Yang kita sebut lagi, yang mana dulu kita susah nak dapati orang yang beragama Islam membunuh diri, tetapi ni sekarang senang. Membunuh diri pun ada, membunuh anak yang dilahirkan pun dah ramai, banyak. Lepas tu saya tengok dengar satu cerita, satu kisah yang macam mana betapa manusia ni bila dia lupakan Allah, maka dia akan melakukan mungkar dan maksiat dengan cara yang cukup zalim demi nak menutup maksiat yang dilakukan. Sehingga kan dia ada di satu tempat, bila nak digugurkan anak tadi, sebab tak nak nanti adanya bukti-bukti, maka anak itu tadi akan dikisar.
anak akan dikisar sampai hancur, lepas tu tuang dalam mangkuk tandas, hilang bukti. Betapa kejam dan zalimnya manusia yang ada zaman sekarang berbanding zaman jahiliah dulu, hanya bunuh anak perempuan, tanam saja. Sekarang ni di blender anak dia tadi yang dilahirkan tadi ni demi nak menutup bukti. Betapa jahat dan zalimnya. Betul tadi lupa, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila anak-anak yang dibunuh ditanya, kenapa kamu dibunuh? Tanya mak aku, kenapa mak aku bunuh aku? Aku tak tahu nak jawab. Allahu akbar. Sebab tu tadi ni betapa teruknya tadi ni sekarang. Betul tadi ni, kalau Allah nak, kata Allah, wa idza syi'na baddalna amsalum tabdil, kami boleh datang orang yang lebih taat lagi daripada mereka tadi, tapi tak, Allah tetap juga tadi ni tak musnahkan mereka. Allah biarkan ada setengah tadi ni, Allah biarkan. Sebab itulah kita dalam kehidupan kita sekarang ni, Allah uji kita, kan? Allah beri kita peringatan demi peringatan sebab Allah sayang kepada kita. Allah sayang. Sebab itu kita sebut lepas, kalau kita sakit bermakna Allah sayang kepada kita. Mungkin Allah bagi kemarau, kita tak peduli pun, tak kisah pun, tak kembali kepada Allah. Allah bagi banjir, kita tak heran pun. Allah bagi itu begini, kita tak heran. Tapi Allah sayang kepada kita. Allah bagi kita sakit, kena tubuh batang kita sendiri, kita sakit, waktu tu baru kata Allah, 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 baru sebut dan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah kepada kita. Sebab tu tadi ni bila kita sakit dan sebagainya, bukan itu tanda rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi ni. Okey, itu boleh. Sebab tu tadi ni tak ada masalah pun, Allah boleh. Tetapi Allah bagi yang tersebut yang lepas, Allah beri kepada kamu, panjangkan umur kamu dalam dua hal, dua keadaan yang saya sebut. Sama ada kamu insaf kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebaikan kepada kamu. Tetapi takut kamu terus hanyut dalam kelalaian, maksiat dan mungkar yang kamu lakukan. Na'udzubillahi min zalim. Itu yang paling yang tersebut yang kita paling takut tadi ni. Okey. Itu mana dia Allah sebut kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sempurnanya kuasa Allah. Allah boleh nak hidupkan kita kembali, makhluk kami tidak ada masalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nak menghidupkan benda yang telah ada berbanding nak mencipta satu perkara yang baharu. Tak ada masalah. Okey. Dah bila begitu, Allah dah cerita dah dalam surah Insan tadi ni, maka baru Allah sebut selepas itu, Allah terangkan keadaan orang-orang yang bergembira, ahli-ahli suada, dan keadaan orang-orang celaka dalam kehidupan dunia tadi ni, yang mana orang yang suada tadi ni, orang yang berbahagia dalam kehidupan dunia, orang yang dapat hidayah daripada Allah, dia dapat mengambil faedah daripada Al-Quranul Karim. Sebab tu Allah kata, inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sebab tu Allah bagi tahu, inna hadhihi tazkirah, surah ini ni dan apa yang ada dalam surah ini, sama ada perkara yang menyukakan kamu untuk kamu beribadah, atau perkara yang memberikan kegerunan kepadamu untuk kamu meninggalkan maksiat, sebagai peringatan kepada orang yang nak ambil peringatan. Lepas tu kata tadi, inna hadhihi, ini peringatan je. Allah bagi Al-Quran sebagai peringatan kepada kita. Berapa ramai yang menjadikan dia sebagai peringatan? Ada tak ada? Berapa ramai? Al-Quran jadi, kalau Al-Quran buka-buka tengok hilang. Macam mana hak baru ni yang kata hilang tu, wallahu alam, betul tak betul, wallahu alam. Mungkin cetakan tu saja Allah. Bila hilang saja muka surat tu, barulah kelang kabut, nak bising kan. Tapi waktu ada, tak kisah pun, tak baca pun.
Nah, sebab tu tadi ni Allah kata, sebab tu dengan peringatan yang ada dalam Al-Quran ini adalah peringatan semata-mata, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang yang nak ambil peringatan, bagi orang yang mentadabbur Al-Quran, orang yang meneliti isi kandungan Al-Quran Karim, bagi peringatan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu beri akal kepada mereka tadi ni, Allah bagi. Sebab tu Allah sebut tadi ni, kata inna hadhi tazkirah, peringatan Al-Quran ini sebagai peringatan kepada manusia. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang kita pun dimarahi. Orang pun tak suka kat kita. Ustaz ni tak ada kerja lain duk kata kat orang. Tak ada kerja lain duk kata kat orang ustaz ni. Habis tu kita nak kata kat siapa? Nak kata kat siapa? Lepas tu Allah kata inna hadhihi tazkirah. Ini peringatan. Peringatan, siapa yang dapat ambil peringatan? Lembu boleh tak ambil peringatan? Kenapa lembu tak boleh ambil peringatan? Dia tak ada akal. Otak ada tak? Ada. Kita ada otak tak? Ada. Kita ada akal. Sebab tu bila kita ada akal, kita ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lembu, binatang, dia tak ada akal, sebab tu dia tidak ditaklifkan. Kita manusia, sebab Allah beri akal panca indera tadi, maka dengan sebab akal panca indera, dia ada tanggungjawab dan dia akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sebab tu tadi ni akal kita manusia, kita kata pun kita kata kepada manusia, ya, tapi kata Allah memang tabiat manusia ni, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang nak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang nak, faman syaa'a, man umum. Man, siapa? Siapa? Kamu orang Islam, kamu bukan Islam, termasuk semua. Man, siapa? Boleh ambil, tak ada masalah. Sebab tu ada orang kafir yang ambil peringatan dengan yang ada dalam agama Allah, dalam agama Islam. Dalam waktu yang sama, orang yang mengaku beragama Islam tak ambil peringatan yang Allah beri dalam Al-Quranul Karim. Sebab tu kita tengok tadi ni, Allah kata faman syaa, siapa nak ambil. Macam tu dah kita duk ceramah beritahu kat orang pun kan. Saya hanya menyampaikan sahaja tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima, terima. Tak nak terima, saya tak boleh nak buat. Tak boleh nak paksa. La ikraha fiddin, dia pun baca la ikraha fiddin, tak boleh paksa. Lepas tu kalau anak ada juga, sebab bila orang tak faham, bila bini dia tak pakai tudung, dia kata tak boleh paksa. La ikraha fiddin, tak boleh paksa. Bini tak pakai tudung tak boleh paksa, itu hak dia, hak asasi dia. Tak nak semayang, tak boleh paksa dia, tu hak asasi dia. Ni yang tak reti, tak faham. Dia tak faham. Bila masuk Islam, memang dah Islam dah, dan kamu sebagai suami wajib menegur isteri. Kamu sebagai bapa wajib menegur anak. Kalau tidak, anak dan isteri inilah yang akan menjadi pendakwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai sekarang ni yang dalam keadaan dia tak sedar, di dunia memang baik dengan keluarga dia, sayang keluarga dia, tetapi di akhirat anak isteri dia akan menjadi pendakwa. Kenapa jadi pendakwa? Sebab tu saya jumpa seorang, adalah pernah jumpa, mungkin tuan-tuan pun pernah jumpa juga. Si suami tu pakai jubah cantik elok. Suami pakai jubah, pakai kepiah, dai hitam. Tengok kepada anak bini, aurat pun tak tutup. Pernah jumpa tak? Tuan-tuan pernah jumpa tak? Tak pernah jumpa? Tak pernah jumpa tu. Ada jumpa, sebab tu bila saya jumpa, saya tengok, tak apa ke benda manusia ni. Sebab dia tak faham, dia tidak faham. Di dunia anak isteri dia menjadi orang yang rapat, tetapi di akhirat akan menjadi pendakwa kepada dia tadi ni. Dalam hadis ada sebut tadi ni, maka bila ada ayah yang begini nak dimasukkan ke dalam syurga, maka ditutup pintu syurga, dibuka pintu neraka, lari keluar anak isteri tadi ni.
pegang pinggang, pegang kaki dia, peluk dia, kata, ya Allah, di dunia dulu ni tak seru kami pun, tak dakwah kami pun, tak suruh kami pun, kami nak dakwah dia hari ni, ya Allah. Mana boleh, kami duduk neraka, dia duduk dalam syurga, mana boleh. Jadi kalau tak nak kena dakwah ini. Sebab tu jadi peringatan, maka Allah sebut inna hadhi tazkirah, ini adalah peringatan, bang siapa nak ambil. Sebab tu kan apa, Ustaz Azhar pun sebut dah kan, peringatan ni banyak pada diri kita sendiri pun. Kadang-kadang mata dah rabun, mata rabun, itu peringatan daripada Allah bahawasanya Allah dah tarik dah nikmat sikit-sikit. Apa lagi? Rambut beruban, tak nak rambut uban tu dye bagi hitam. Apa lagi? Kadang-kadang sakit lutut dah. Sebelum ni elok sihat bugar, tapi sekarang sakit lutut. Peringatan itu juga peringatan bahawa kita dah tua, dah hampir kepada waktunya. Kalau tak sedar juga, tak boleh nak buat. Betul tadi, faman syaa, siapa nak ambil. Betul tadi peringatan daripada Allah, faman syaa, maka siapa yang nak, kata Allah, ittakhadha ila rabbih sabila, maka dia akan mengambil tadi ni jalan yang baik untuk kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Maka dia mengambil jalan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tadi, ila rabbi sabila, dia akan mengambil jalan untuk mendekati Tuhan dia tadi dengan cara keimanan dan dengan cara ketaatan. Iman yang pertama dan yang kedua taat. Mesti ada iman yang pertama dan yang kedua mesti ada melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pun tak tahulah, sebab ada kawan-kawan duk WhatsApp juga, dia kata sekarang ni dah disebut dah Sungai Petani pun banyak sekarang ni belah saya pun tak tahu Putrajaya ataupun Puteri Jaya. Saya baca sekali, betul, kata 2 kali Puteri Jaya. Puteri Jaya, ada orang Kedah sini, saya orang Pendang. Puteri Jaya bersepah, dia kata orang-orang yang orang Syiah, orang Taslim takut juga sekarang ni. Di Pendang tu memanglah ketua Syiah terbesar Abdullah Hasan ada di situ. Nak tunjuk sekarang ni golongan-golongan yang pokok yang macam ni yang hanya pakai niat sahaja. Sebab tu dulu kawan saya pernah cerita di sebelah Sik tu lah, yang sebutnya sebelah Sik tu, bagaimana seorang suami dia kata ni hampa ni buat ni pakai hampa ni kulit je ni, kulit je. Mana dia hampa yang kita duk semayang apa semua ni kulit je. Ni kami ni isi. Kami ni isi, hampa tu kulit je. Syariat, kami ni hakikat. Pernah dengar kan syariat hakikat kan? Kamu ni syariat je ni. Tak ada apa, kulit je. Kami ni hakikat, isi. Tapi semayang cukup dengan niat. Puasa, tak payah puasa, niat sudah. Bini, anak isteri nak semayang, sedang semayang, dia halang anak isteri dia semayang. Tak payah, pakai niat saja. Puasa pun tak payah. Tapi bila time raya, dia nak raya. Time makan, dia nak makan. Kenapa time makan tak niat? Niat saja, aku nak makan nasi biryani gam hari ni, alhamdulillah kenyang. Tak juga. Ni banyak ada kita katakan takut sekarang ni golongan yang sebab tu dari Islam banyak sebut dalam mana ayat-ayat, bila di hujung dia Allah ceritakan ganjaran syurga, mesti ada 2. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lepas tu kita takut sekarang ni banyak sangat sekarang ajaran-ajaran sesat. Terlalu banyak. Sebab apa, kes yang di dekat tempat saya tu, yang depan blok saya tu kan, Raja Nusantara.
Tahu tak Raja Nusantara? Tak tahu? Tak tahu? Yang mengaku yang di Pertuan Agong Malaysia. Tak tahu? Weh, macam mana ni PA apa pengetahuan am ni? Ditangkap seminggu sebelum raya yang lepas. Sebab apa? Pukul 2-3 pagi pergi serang Istana Negara Jalan Duta nak masuk. Sebab apa? Mengaku dialah yang di Pertuan Agong Malaysia. Setia usaha surau saya. Bila kita tengok macam tu, kita panggil dia berdebat, dia terkejut kita. Memang terkejut. Mana ada kita ni semua kafir. Semua kita ni kafir. Kenapa kita kafir? Sebab tak bersyahadah di hadapan dia. Ini orang yang beribadah tanpa ada ilmu. Dia banyak berwirid. Dia wirid. Tak tahulah, mungkin special sedikit surau tempat saya tu. Siapa berani pergi. Dia kata, dia cakap kat kawan-kawan dia, Syekh datang wirid sini, kata 3-4 ribu tu rangkat Syekh, kata. Apa yang mengangkat dia? Apa yang mengangkat dia agak-agak? Terangkat Syekh, dia kata datang. Bila kita panggil dia berdebat dengan dia, tanya dia, dia marah kita apa semua. Dia kata, turun cahaya daripada langit, turun ke sini, turun kepada saya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terkejut kita tengok, apa ni? Lepas tu dia kata tak bersyahadah. Habis tu, kalau saya kafir, saya jadi imam yang kamu duk ikut tu, saya tak ikut ustaz, saya mufaraqah. Kebetulan pada malam tu memang dia datang lewat. Bila mufaraqah, dia ada cara dia mufaraqah. Kalau kita dah rakaat keempat, rakaat kedua kan, ataupun rakaat ketiga, dia nak mufaraqah macam mana? Masuk tu dia ikut kita, lepas tu dia kata niat mufaraqah. Kita tak apalah, kamu mufaraqah. Macam mana? Mufaraqah tak ikutlah. Okey, mufaraqah ada cara dia. Sebut sikit. Dia tak boleh jawab, tak nak apa ni? Dia pusing terus. Tetapi masalah dia, sebab kata tadi ni, orang-orang Terengganu datang berjumpa dengan dia, nak berbai'ah dengan dia. Lepas tu kena tangkap. Itu kena tangkap dengan sebab dia pergi langgar nak masuk ke dia, tak kena tangkap lagi. Sekarang ni tak ada dah, duduk di rumah dia. Jumaat pun dah tak pergi sembahyang dah. Sedangkan kata Allah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Bersegera pergi sembahyang Jumaat. Maka dia pun dah tak sembahyang Jumaat, tak fardu dah, kufur, na'udzubillah. Tapi kita dah tak boleh, dia tak nak terima dah. Kita tadi apa kita cakap, kawan cakap tak nak terima dah, kita tak nak buat apa dah, serah kepada pihak yang bertanggungjawab. Nak tunjuk itu. Lepas tu balik tadi ni, kadang-kadang benda ni kita cukup takut. Sebab tu jadi dalam nak mencari jalan kepada Allah, mesti benar ikut jalan dia yang sebenar tadi ni. Moga-moga betul jalannya kita pilih tadi ni. Okey, betul tadi peringatan daripada Allah Subhanahu taala. Maka kalau nak ambil, tak nak ambil, kita tak boleh nak buat apa, sebab hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut lagi bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala ini dia berkisar dan berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tak paksa dia kehendak manusia tadi ni. Maka kata Allah, wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan ini, dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan satu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini yang mengaturkan sebarang perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut tadi ini, kalaulah kita nak ambil, sebab Allah sebut tadi ni, faman syaa attakhadha ila rabbih sabila, maka kalau kita nak ambil jalan yang dikehendaki tadi ni, maka kita tak boleh ambil jalan yang kita kehendaki tadi ni untuk kejayaan kita dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat tadi, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang kita sebut yang lepas-lepas kan, bila kita ada kehendak, maka Allah akan bagi kehendak itu kepada kita. Lepas tu kalau kita di azan,
hayya 'alas solah, kita rasa tak nak datang ke masjid, kita akan duduk. Sebab apa? Sebab kehendak kita tak nak datang tadi, maka Allah beri kehendak kita tak nak datang tadi. Tapi kalau kita nak datang tadi ni, maka Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita datang menunaikan tadi. Lepas tadi ni, maka apa yang kamu hendak tadi ni, dan kamu tidak satu pun yang kamu hendak ambil jalan kepada Allah Subhanahu untuk berjaya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tak paksa, kan? Betul, Allah tinggal tu tadi ni bila beri dikumandangkan sahaja. Contoh dia tadi, kita dikumandangkan azan, tidak ada pun orang yang paksa kita nak datang ke tak datang, ikut suka kamu. Kamu nak semayang ke tak semayang ke, ikut suka kamu. Tempat tadi ni tidak paksaan tadi ni. Maka kita lihat, tapi bila Allah berada pada kehendak kita, kalau kita hendak melakukan amal ibadah kebajikan, insya-Allah Allah akan beri kekuatan itu kepada kita. Sebab itulah bila tadi ni hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, kita akan jawab la haula wala, tidak ada haul, kekuatan daya, wala quwwah, tidak ada kekuatan illa billah, dengan kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Okay, kita habiskan sikit lagi. Sebab tu kita ni kehendak kita berkisar kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tadi ni. Sebab itulah tidak ada seorang pun yang berkuasa nak beri hidayah kepada diri dia sendiri, tak boleh. Tak ada seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang boleh kuasa nak masukkan iman dalam diri dia, dan tak boleh nak beri manfaat kepada sesiapa pun kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kita semua tahu tadi, semuanya berdasarkan taufik, kehendak, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kebaikan dan keburukan itu di sisi Allah. Cumanya kadang-kadang kita dengar ada ustaz sebut yang mana baik itu datangnya daripada Allah, yang mana buruk itu datang daripada diri saya. Itu hanya nak berbahasa saja. Mungkin kita sekadar hanya nak berbahasa, tidak menyandarkan keburukan itu daripada Allah. Sebenarnya kita dengan kekurangan yang kita ada, kita standarkan keburukan itu kepada diri kita sendiri. Sedangkan hakikatnya kebaikan dan keburukan semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kehendak hamba semata-mata tidak boleh memberikan kebaikan dan tidak boleh untuk nak menolak keburukan tadi ni, kecualilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah bagi pahala kepada manusia kerana ikhtiar dia tadi, dan Allah bagi dosa kepada manusia ikhtiar dia juga tadi ni nak melakukan perkara-perkara yang buruk. Kan kita tahu bila azan dikumandangkan, kita dengar, kita terus bangun bergerak, kita ikhtiar nak buat kebaikan, Allah bagi pahala. Kita tahu benda-benda yang mungkar tadi ni, bila kita tahu benda-benda yang mungkar, kita ikhtiar pergi kepada ke arah benda yang mungkar tadi, maka diberikan dosa kepada kita. Sebab apa? Sebab itu ikhtiar kita tadi ni. Okey. Lepas tu tadi ni Allah Subhanahu Wa Taala berhak, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa yang berhak dan siapa yang layak untuk mendapat hidayah pada ilmu Allah sejak azali. Kita tak tahu. Sebab itulah kalau kita buat baik ni, kita jangan rasa terlalu bangga. Sebab apa? Sebab belum pasti lagi kematian kita tadi dengan kebaikan. Na'udzubillah min zalik. Kita tak tahu lagi. Sebab tu bila kita boleh buat kebaikan ni, kita rasa pertama kita kena ada dua, khauf dan roja. Khauf, takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Warraja, dan kita waktu yang sama pengharapan kita kepada Allah, Allah terima amal ibadah kita. Dan kita sebab tu kita kena bawa selalu, sebab kita pun tak tahu macam mana, kita bawa selalu doa supaya kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keimanan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Sebab kita tak tahu ajal kita di mana, bagaimana, kadang kita tak tahu. Jadi sebab tu tadi ni Allah Maha mengetahui. Kalau kita hidup dunia ni, kita nak hidayah daripada Allah, kita berusaha, kita ikhtiar, insya-Allah Allah bagi. Sebab Nabi dah sebut dah bahawasanya orang yang Allah nak bagi kebaikan, Allah akan lorong dia buat sesuatu perkara yang baik. Allah akan lorong dia. Itu mana kita harap dikekalkan dari kebaikan tadi ni. Okey. Dan Allah akan permudahkan kita untuk nak mendapat hidayah Allah. Sebab itulah bila dikumandangkan azan, ada orang susah, ada orang senang nak menyahut seruan azan tadi. Dan bila diajak kembali kepada Al-Quranul Karim, ada orang yang senang nak kembali kepada Al-Quranul Karim, ada orang susah nak terima ambil Al-Quran secara total. Lepas tu kita ada kedapatan orang yang mengaku beragama Islam, dia tak nak ambil Islam secara total. Ada yang mengaku yang sebab tu tadi ni, bila kita nak hidayah Allah, kita minta sungguh-sungguh, kita usaha ikhtiar sungguh-sungguh, Allah akan bagi dan Allah akan permudahkan. Sebab tu tadi kalau kita Allah nak beri kebaikan, may yuridillahu bi khairin an yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah nak beri kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama.
Bila dalam bab agama ni sebut saja Islam, dia mudah nak terima tanpa dolak dia, dakwa dia dan sebagainya, terus diterima. Itu tanda dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seru kepada dia, dia tak nak itu ini sebagainya, maka kita takut, kita bimbang, dia tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapat hidayah, dan Allah Maha mengetahui siapa yang berhak yang terus berada dalam kesesatan tadi ni. Itu Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tadi ni adalah alim, aliman, maha mengetahui. Sebab tu kita tengok bagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, apa semua tadi ni orang yang tidak mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi ni ada kita kata bau-bau bacang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap tidak mendapat hidayah. Abu Talib, bapa saudara Nabi, tidak mendapat hidayah tadi ni. Betul kita tengok tadi ni, Allah Maha mengetahui siapa yang berhak untuk mendapat. Sebab tu kita kena selalu minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa, betul jadi selepas sembahyang tunggu sekejap. Jangan selepas sembahyang tu terus dia bangun. Kan? Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, duduk sekejap, berzikir sekejap, berwirid sekejap, ingat balik, doa kepada Allah, minta supaya Allah terima amalan yang kita lakukan, Allah kekalkan hidayah yang Allah beri kepada kita dan taufik yang Allah berikan kepada kita supaya kekalkan terus beribadah sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangun tadi ni rugi sangat. Jadi okey, alim, Allah mengetahui siapa yang berhak untuk diberi hidayah tadi ni sebagai tadi ni, dan hakim, lagi maha bijaksana Allah Subhanahu wa taala dalam nak membuat sesuatu tadi ni. Maka kesimpulan tadi ni, sesungguhnya apa yang keluar daripada hamba, maka itu adalah merupakan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan kerana paksaan. Nah, jangan kita buat, tetapi jangan kita ambil jalan mudah. Kita buat sesuatu maksiat, kita kata ini buat macam mana Allah dah tentukan. Itu tak boleh. Buat macam mana Allah dah tentukan. Kenapa kamu berzina? Nak buat macam mana Allah dah tentukan dah berzina. Itu tak boleh. Itu tak boleh tadi ni. Okey. Maka Allah tutupkan surah ini dengan penutupan yang penuh dengan ta'ajub tadi ni, yang menunjukkan bahasanya masuk ke dalam syurga dan masuk ke dalam neraka tadi ni adalah dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi waz-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Ini kita tengok penutup yang cukup ta'ajub daripada Allah. Maka kata Allah, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam rahmat, yang masukkan ke dalam, yang ini masukkan dalam syurganya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada hamba-hamba dia, Allah akan masukkan. Lepas tu nak tunjukkan bahawa kita bincang yang lepas bahasanya kita masuk ke dalam syurga bukan dengan sebab ibadah yang kita lakukan. Sebab kalau nak ikut ibadah tak layak kita masuk syurga. Betul tadi ni Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesian belas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dapat kesian belas, nak dapat rahmat Allah, adatnya tadi ni hidup kita di dunia mesti ikut perintah Allah. Hukum adat dia tadi. Syarak Allah boleh masukkan sesiapa saja, tak kisah. Ahli taat Allah boleh masukkan ke dalam neraka, ahli maksiat Allah boleh masukkan ke dalam syurga. Pada hukum syarak tak ada masalah, boleh. Tapi pada hukum akal kita, hukum adat kita tadi ni, nak dapat rahmat daripada Allah, kesian belas daripada Allah, maka kena ikut dan patuh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru akan dapat rahmat, kesian belas daripada Allah Subhanahu wa taala tadi ni. Kalau tidak, hukum adat tadi ni tak dapat rahmat daripada
Allah Subhanahu wa taala, waz-zalimin a'adda lahum azaban alima, dan orang-orang yang zalim kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan janjikan kepada mereka azab yang amat-amat pedih. Amat-amat pedih. Dua. Betul, penutup tadi ni Allah tutupkan dengan dua golongan. Yang pertama, golongan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua golongan-golongan yang zalim. Zalim tadi ni kan wad'u syai' fi ghairi mahallih, letak sesuatu bukan pada tempat dia. Di mana Allah suruh buat macam ni, dia buat macam lain. Tak seperti mana kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia buat apa yang Allah larang, dia tinggal apa yang Allah suruh, maka dia menzalimi diri dia sendiri tadi ni. Maka orang yang zalim tadi ni, orang yang begini, Allah Subhanahu wa taala kata a'addalahum azaban alima, Allah Subhanahu wa taala sediakan kepadanya azab api neraka yang amat-amat pedih, itulah azab api neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Jadi penutup yang cukup ajaib bagi kepada kita dua pilihan. Seperti mana kita nak penutup kepada kehidupan kita, penutup yang baik, kita nak mati dalam husnul khatimah, maka Allah tutupkan juga dua ayat ni dengan penutup, dua penutup. Sama ada kamu nak jadi orang yang mendapat rahmat daripada Allah ataupun orang yang menzalimi diri kamu sendiri, maka pilihan di tangan kamu. Kamu nak dapat rahmat, patuh kepada perintah Allah, tinggal larangan Allah. Kalau kamu nak masuk dan merasa azab api neraka yang amat pedih, buat apa yang Allah larang, tinggal apa yang Allah suruh, insya-Allah kamu akan dapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjadi orang yang beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal soleh insya-Allah, dan dimatikan kita dan keluarga kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kematian, dengan mengucap la ilaha illallah, dan moga mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan kita dan keluarga kita dalam syurga Allah insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga perbincangan kita pada malam ini ada manfaat kebaikannya kepada kita semua insya-Allah. Mohon maaf kasar-bahasa dan sebagainya. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ahu wa arinal batila batilan wajtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yasma'una fattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات